simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh iktikad yang yakin, kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan, bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Okey, baik. Ini kita sambung pengajian kita dalam bab, nama apa bab dia? Nama apa bab ni? Mabadi Asyarah. Okey, ingat sampai bila-bila? Mabadi Asyarah. Mabadi tu permulaan, Asyarah tu 10. Permulaan yang 10. Sebelum kita nak mengaji satu-satu ilmu tu, kita kena belajar tentang mabadi asyarah ilmu tersebut. 10 benda atau 10 perkara yang kita kena tahu tentang ilmu tu. 10 ciri-cirinya atau 10 sifat-sifatnya. Baru kita boleh faham ilmu tu dengan baik, dengan elok. Ini kaedah mengaji, manhaj ataupun cara belajar. Dia belajar ni sebenarnya tak susah kalau betul cara dia. Yang jadi susah tu sebab cara tak betul, kaedah tak kena. Kalau kunci tu betul, kat tombol dia, senang nak buka pintu. Senang. Tapi kalau kunci tak betul, tu yang dipaksa-paksa patah anak kunci. Tombol pun rosak, kunci pun rosak, pintu pun rosak. Kan? Akhirnya masuk pun tak dapat. Macam itulah dalam ilmu kak. Ilmu ni ada pintunya. Jadi kena betul dulu kuncinya. Barulah ilmu tu senang terbuka dan akhirnya masuk ilmu tu dalam diri kita. Tapi kalau kunci pun dah salah, akhirnya semua pun apa pun tak dapat. Okey, jadi adab dia bila kita nak mengaji satu-satu ilmu, tak kira lah ilmu apa pun, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu sirah ke, ilmu apa pun, adab dia kita kena belajar tentang yang dinamakan mabadi asyarah, permulaan yang 10. Dalam pengajian kita ni, kelas kita ni, pengkhususan bidang ilmunya ilmu apa? Ilmu tauhid. Jadi kita nak mengaji ilmu tauhid ni, kita kena tahu dulu mabadi asyarah untuk ilmu tauhid. Apa dia 10 perkara yang berkait dengan ilmu tauhid tu. Kita dah kupas sebelum ni. Yang pertama, nama ilmu. Macam-macam nama lah. Ilmu tauhid ni ada banyak nama, tapi maksud yang sama juga. Cuma namanya banyak. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaid, ilmu iman, aqaidul iman, kan? Jadi banyak orang duk sebut, orang duk panggil nama. Ini nama ilmu pun kena tahu. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, pengalaman saya mengajar rata masjid, rata surau, hampir taklah lama sangat, baru 5 tahun macam tu. Kadang-kadang orang jemaah masjid bagus dah, kopiah serban pula pun ada, ke atas kepala pun ada, bagus lah. Tapi ilmu pun tak tahu. Dan ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin, lain Ustaz, lain apa, sama lah. Macam mana tu kita? Kan? Kita masih bab tu belum gagal lagi. Ada perkara asas je tu. Jadi nama ilmu kena tahu. Ilmu fiqh apa dia, ilmu tasawuf apa dia. Baik, sebab tu kita mengaji pula hari tu tempat yang kita nak sambung pagi ni, iaitu yang kedua, tempat ambilannya. Okey, apa maksud tempat ambilannya? Ilmu ni ambil daripada mana? Ilmu ni datang daripada mana? Iaitu dia kata diterbitkan daripada Quran dan hadis. Okey. Penting di sini untuk kita faham benda ni nampak ringkas je, pendek je. Tapi apa yang saya nak maksudkan, kenapa kita kena mengaji benda ni dan kena tahu benda ni?
Lagi-lagi di akhir zaman kita hari ini, kita diganggu gugat oleh satu golongan yang bertopengkan Islam juga, iaitu golongan apa? Wahabi. Kenal Wahabi? Golongan Wahabi hari ini dia kata kita mengaji ilmu sifat 20 ni benda baru, bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Kan? Sekarang saya nak tanya ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah sekalian, zaman Nabi ada tak sifat 20? Wujud, kidam, bakok tu ada tak? Tak ada, mana ada. Mana ada sifat 20 zaman Nabi? Ada pernah jumpa hadis inna ishrina sifatin, Nabi kata sesungguhnya 20 sifat ada? Ada. Tetapi apa yang saya nak fahamkan di sini, dan asas daripada sifat 20 tu ada sejak di zaman Nabi. Apa asasnya? Itulah Quran dan hadis. Sifat 20 ni sesuatu perkara yang baru disusun oleh ulama selepas itu. Disusun. Kenapa disusun? Untuk memudahkan kita belajar dan faham. Tapi maknanya dia bukan satu benda yang baru. Dia cuma disusun sahaja. Kan? Begitu. Macam Quran yang ada pada kita hari ni sama tak dengan Quran di zaman Nabi dulu? Dari segi tulisan. Tulisan tak sama. Sebab apa tak sama? Tulis tangan, betul juga. Lagi Quran zaman Nabi mula-mula dulu titik tak ada, baris pun tak ada. Hari ni ada titik tak? Baris ada. Siap dengan tanda panjang pendek, pedang tak pedang, kening tak kening, orang panggil macam-macam orang duk sebut. Kan? Ada pula yang terbaru zaman moden hari ni diwarnakan pula. Kalau warna merah macam mana bunyi, warna biru macam mana. Lepas tu ada pula jual pen tu. Lalu pen tu baca ayat Quran. Lah kali pen yang baca dia tak baca. Lalu aja. Kan tak? Jadi benda-benda tu semua benda yang baru. Tapi asasnya Quran tu datang daripada mana? Zaman Nabi lagi, daripada Nabi lagi. Cuma benda tu kenapa ulama, siapa yang bubuh titik ulama Nama dia Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali nama dia. Dia yang bubuh titik. Asalnya tak ada titik. Dia yang lepas tu ulama kemudian bubuh baris. Lepas tu ulama kemudian lagi letakkan tanda panjang pendek dan sebagainya semua. Sampailah lengkap macam Quran yang ada pada kita hari ni. Kenapa ulama semua dia pandai-pandai lagi tambah titik, tambah baris untuk apa? Memudahkan orang hari ni boleh baca. Itu pun tak baca lagi. Kan? Jadi memanglah kalau nak sebut bid'ah, bid'ah tu. Sebab makna bid'ah ialah benda baru. Tapi bid'ah, hati-hati. Bid'ah di sana ada dua. Satu namanya bid'ah hasanah. Satu lagi namanya bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah sesuatu benda yang baru dibuat tapi ianya hasan. Hasan maknanya baik, mendatangkan kebaikan, menolong orang, memudahkan orang nak baca Quran. Ada pun bid'ah dolalah, suatu benda yang baru tapi ianya dolal. Dolal artinya sesat. Apa makna sesat? Bercanggah dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Kan? Allah sebut dalam Quran, As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, dan hendaklah engkau potong kedua tangan mereka. Tapi hari ini pencuri dibuat apa? Penjara 5 tahun, sebatan 6 sebatan. Tak bertapatan seperti mana yang Tuhan sebut. Allah kata potong, dia pergi penjara. Itu nama dolal, itu nama sesat. Sesuatu benda yang baru dibuat dan ianya sesat. Apa sesat? Bercanggah dengan apa yang Allah perintah. Gitu. Lepas tu saya terangkan ni untuk apa ni? Supaya kita berhati-hati dengan fitnah yang dibawa datang oleh golongan Wahabi. Yang mengatakan pengajian sifat 20 yang kita belajar hari ini ni satu benda yang tidak ada asalnya, yang direka-reka. Ini bukan satu benda yang direka. Sebab tu kita kena faham,
kandungannya ini, tempat ambilannya ini, iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Dia datang daripada Quran hadis yang sejak zaman Nabi sudah ada. Cuma dia belum dalam bentuk susunan. Maka ulama baca seluruh ayat Quran. Berapa jumlah ayat Quran? 6,236 ayat. Semua tu baca, ambil mana yang ayat berkenaan dengan tauhid dibawa keluar. Ayat mana yang berkenaan dengan fiqh dibawa keluar. Ayat mana yang yang berkait dengan tasawuf dibawa keluar. Akhirnya disusun. Okey, ayat-ayat ni untuk tauhid. Ayat-ayat ni untuk fiqh, ayat-ayat ni untuk tasawuf. Lepas tu tauhid tu pula, mana ayat yang menjadi dalil kepada sifat wujud, qidam, baqa, ulama tolong susun. Kalau kita nak susun, agak-agak terlarat nak susun. Kita pun tak dan Ustaz nak buat karipak lagi, dia kata. Kan, nak buat itu. Jadi ulama dah tolong susun untuk kita. Itulah jasanya ulama. Kita pula tinggal lagi apa? Tolong mengaji. Takkan ulama nak tolong mengaji untuk kita? Dia dah tolong susun kita, lepas tu dia tolong mengaji kita. Lepas tu dia tolong masukkan syurga untuk kita. Gitu betul lah. Nampak? Tu. Jadi begitu. Jadi itu rentetan kedudukan ilmu lah. Jadi biar kita faham. Saya selalu buat contoh macam kentang goreng. Hari ni zaman moden orang panggil apa? Kalau beli dekat McD ke KFC tu orang panggil apa? French fries. Nak sebut pun payah. French fries. French fries ni dibuat daripada apa? Kentang. Zaman Nabi dah ada belum French fries? Tak tahu. Bagus juga jawapan tu. Mana kita nak tahu kan? Okey, tak payahlah jauh sangat sampai zaman Nabi. Zaman tok kita lah. Zaman tok nyang kita dulu ada tak French fries ni? Tak ada lah Ustaz. Tapi yang ada apa? Kentang. Dah French fries tu bukan kentang. Jadi asalnya sama, cuma hari ni dimodernkan. Dia potong buat panjang-panjang. Lepas tu orang panggil lah French fries, tapi asalnya kentang lah. Cuma orang dulu tak makan lah panjang-panjangnya tu, orang makan seketul rap gitu ya. Kan? Jadi maksudnya macam tu lah juga dalam ilmu sifat 20 ni. Dia datang daripada ayat Quran yang ada lagi di zaman Nabi. Ada dah ayat Quran, hadis dah ada dah. Cuma ayat Quran tu belum disusun dalam bentuk sifat 20 yang kita mengaji hari ni. Wujud apa dia, qidam apa dia, macam tu. Jadi ulama dibarukan dalam bentuk susunan. Bukan satu benda yang direka-reka ataupun yang baru, yang sengaja diada-adakan, bukan. Okay? Jadi kita kena faham mana datang, supaya kalau bila-bila ada orang nak arak kita, dia kata hampa ngaji sifat 20 ni bid'ah ni, ilmu mana mandai ni, zaman Nabi mana ada. Jadi kita faham dah. Sama ada kita nak terang kat dia balik, atau kalau kita tak terang pun paling tidak kita selamat dengan akidah kita, kita faham sebab apa kita mengaji sifat 20 tu. Boleh? Okay? Terus yang ketiga, kalau tak faham tanyalah. Kandungannya, kandungan maknanya isinya lah, isi dalam ilmu tauhid ni, iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Jadi ilmu tauhid ini mengandungi pengetahuan, benda yang menjadi informasi, maklumat ataupun kefahaman dari hal membahaskan ketetapan pegangan, iaitu pengetahuan itu atau ilmu itu, ilmu yang membahaskan ketetapan. Ketetapan di sini maknanya sesuatu yang tetap, yang tidak berubah, atau dalam bahasa Arab ni dipanggil jazam, dalam bentuk pegangan kita. Pegangan ni maksudnya kepercayaan, keyakinan. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahaskan kepercayaan dan keyakinan kita yang secara tetap. Tujuan kita mengaji tauhid supaya keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah tu tetap. Maksud tetap apa? Tidak berubah. Jangan hari ni yakin dengan Allah, esok macam tak apa nak yakin. Tak apa. Maknanya masalah lah iman dia tu. Jadi ini tujuan kita mengaji tauhid. Tujuan dia supaya keyakinan kita tu tetap dia sampai bila-bila pun.
Macam mana diuji pun tetap. Lepas tu Nabi pesan di akhir zaman, kamu peganglah agama ni sampai Nabi kata bin nawajis. Artinya gigit dengan gigi gerahammu. Kan? Gigit dengan gigi geraham. Kita buat kiasan contoh, kalau kita ni ditimpa ribut yang sangat kuat, kan, kita terpaksa berpaut kat satu tiang ke mana, pegang kuat, walau tangan kita terlepas, gigi terlepas pun kita gigit dengan gigi kita. Seolah-olah Nabi nak masukkan macam tu. Maknanya hari ni bukanlah kita ditimpa ribut taufan ni, tapi kita ditimpa kegoncangan akidah hari ni. Maka macam mana pun akidah kita digoncang hari ni, pegang akidah tu kuat-kuat, jangan lepas. Yakin dengan Allah tu sungguh-sungguh, jangan lari. Jangan ada goyang sikit pun keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Tu maksud. Habis, macam mana nak pegang tu kuat? Kena mengaji dululah, baru boleh kuat. Kalau tak ngaji, nak kuat macam mana? Itu dia. Itu maksud ketetapan pegangan. Dia orang tak mengaji, dia tak nampak realiti hidup ni. Orang mengaji baru dia nampak. Macam apa nama, kalau kita dulu tak pernah ikut apa nama majlis-majlis ilmu ni, kita nampak negara kita ni aman aja, betul. Agamanya okey aja, tak ada masalah pun. Oh, boleh je ustaz, boleh semayang, boleh apa semua boleh. Kan, tak ada masalah pun. Bukan macam negara luar sampai masjid pun tak boleh semayang, kena bom apa semua. Kita nampak macam tu. Tapi kalau orang mengaji, dia nampak ada berlaku kegoncangan di situ. Iaitu zaman kita hari ni, khususnya lah kita ambil permasalahan ni dalam negara kita. Negara luar itu negara dia lah, negara kita lah. Apa yang berkait dengan negara kita hari ni, fikrah-fikrah agama, nama Islam juga, tapi berbagai-bagai kefahaman yang berbeza-beza. Kefahaman ni yang kita ni nak kena kenal macam mana, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Macam saya sebut tadi, Wahabinya, Syiahnya, ajaran liberalnya, sekularismanya, macam-macam. Atas semua atas nama Islam. Dia kata Islam moden lah, Islam itu, Islam ini, semua atas nama Islam. Tapi macam mana yang sebenarnya? Mana yang betulnya? Mana yang boleh dipakai, mana yang tak boleh dipakai? Itu kita nak kena kenal. Kenal itu dengan suluhan cahaya. Kalau kita nak kenal seseorang, tempat tu gelap, tutup habis semua lampu. Kita tutup semua lampu ni gelap. Kita tak nampak muka kawan kita, betul tak? Jadi bila kita nak tengok, kita nak kenal, ini siapa tu? Kita tanya. Kita kena suluh. Betul? Suluh muka, lo mamat punya. Kita baru kita kenal. Macam tu juga dalam kehidupan kita hari ni. Suasana agama kita hari ni gelap. Keadaan kita hari ni gelap. Gelap tak gelap macam saya sebut tadi. Sampai nama ilmu pun ada orang kita yang di masjid hari-hari pun tak tahu. Nama ilmu tak tahu. Tu belum tanya nama pengarang kitab. Nama kitab tu kitab apa. Kadang mengaji berbulan-bulan saya satu masjid. Lepas tu saya tanya siapa lagi ada ustaz mengajar kat masjid ni. Dia pun sebut nama ustaz tu saya kenal lah, kawan-kawan kita juga. Lepas tu saya tanya, oh ustaz tu mengajar kitab apa? Kitab apa entah. Pada kat 10 tahun dah kitab tu dibaca. Kan? Lepas tu ada kadang okey lagi. Okey, dah tahu dah. Nama kitab, kitab ni Ustaz gini disebut. Kitab tu belajar pasal apa? Belajar pasal apatah. Apatah lagi. Belajar pasal apa pun tak tahu. Dah macam mana kita ni sebenarnya? Kedudukan kita ni. Sebab tu bahayanya di sini, kita mudah ditipu oleh orang. Kan orang nak permainkan kita macam ni kan? Mereka datang golongan Wahabi ni datang. Dia kata baca-baca zikir lepas mayang wirid-wirid ni bid'ah kan? Akhirnya tak buat. Salam-salam lepas mayang bid'ah. Akhirnya tak buat. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Tak buat. Sebab apa? Sebab kita kosong. Ilmu tak ada. Akhirnya bila orang datang bawa satu perkataan yang pelik, kita mudah percaya. Dia kata mana dalil Nabi kata baca Yasin malam Jumaat? Kita
Dah terpinga-pinga situ. Ya juga ya akhirnya. Oh tak boleh buat lah. Tak buat lah. Itu saya nak cerita tu belum Dajjal datang. Itu baru pengaruh luar saja datang. Kalau Dajjal datang, macam mana? Kalau kita ni kosong, tak reti apa. Itu penting yang kefahaman ilmu. Kefahaman ilmu. Sebab tu kita kena meletakkan ilmu ini utama. Ilmu ni penting. Sebab tu sebelum apa-apa pengajian lebih mendalam, kita tak masuk lagi isi ni. Kenapa kita buka Mabadi Asyarah, kita terang satu-satu? Sebab kita yang pertama sekali kita nak kena fahamkan pada masyarakat awam hari ni betapa mustahaknya ilmu agama. Betapa pentingnya. Sebab bila kita tahu kepentingan dia, barulah datang kesungguhan pada diri kita sendiri. Seperti mana tuan-tuan, kenapa tuan-tuan bersungguh-sungguh dan sangat-sangat rajin pergi ke kerja, pergi pejabat, pergi kerja? Sebab apa? Sebab tuan-tuan tahu betapa pentingnya kerja tu nak dapat gaji. Sebab tuan-tuan tahu betapa pentingnya gaji tu boleh dapat duit. Dan tuan-tuan tahu betapa pentingnya duit tu untuk nak beli apa yang kita nak. Tapi tu dunia ni. Belum tentu gaji kita dapat tu milik kita. Betul tak? Tengok-tengok, wah dapat gaji 3,000. Cium duit. 3,000 dapat. Seronok senyum aja. Dia tak perasan masa dia lintas jalan tu ada 2 orang naik atas motor dah usah dia jauh. Kan? Bila dia lintas jalan, kawan Zrat start motor, tarik duit dia. Kan? 2,950. Tinggal sekeping yang kat tangan dia. Itu dia masih yang selamat dia pegang. Gimana duit dia yang tadi tu? Habis kan? Balik-balik ke rumah, bini pula kebah 50 tu. Lagi kosong tu ke? Duit belum tentu lagi. Tapi ilmu, boleh tak orang curi ilmu? Boleh tak orang nak curi ilmu saya? Saya keluar lagi, datang satu orang tarik dicuri, kan? Dia akan terkubur dengan terkuburnya jasad seorang tu. Sebab itulah mati seorang ulama ni adalah musibah untuk umat. Sebab apa? Bila ulama tu mati, dia mati dengan ilmunya sekali. Kalau kita tak manfaatkannya, maka tak ada apalah yang tinggal kepada umat. Tu kena jaga alim-alim ulama, kena jaga bab-bab agama ni, kena jaga. Saya sebut ni kenapa nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Bila kita tak rasa ilmu ni penting, kita menganggap kuliah agama ni sekadar mengisi masa lapang. Betul tak? Pagi ni tak ada benda nak buat, pergilah, pergi dengar lah. Kita hanya jadi makam mustami'an sahaja. Makam orang nak duduk dengar-dengar saja, tapi bukan nak mengaji, bukan nak faham ilmu, hanya sekadar mendengar. Sebab tu kita balik pun kita jadi hanya orang mendengar je. Dah mengaji, sebab tu saya cakap tadi, mengaji 10 tahun dah pun tak tahu nama kitab tu apa, kitab tu bicara apa. Sebab selama 10 tahun dia duduk dalam kuliah tu, bukan dia mengaji, dia hanya mendengar. Sebab apa? Sebab dia tak meletakkan ilmu tu satu benda yang penting buat dia. Tapi kalau kerja, sebab dia tahu kerja tu penting, boleh bagi duit kat dia, tapi semua ni akan menyebabkan kita semua akan menyesal nanti di hari akhirat. Bila kita tengok nanti di hari akhirat, keadaan amal ibadat kita, keadaan kefahaman kita, kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke dunia. Sebab apa? Sebab nak mengaji, baru nak belajar, tak ada dah. Dunia dah dihancurkan Allah. Jadi sebelum menyesal kat sana, biar menyesal kat sini. Kita dah menyesal juga mula-mula dah. Dulu kalau tahulah pentingnya ilmu ni, dari muda mengaji. Muda dah terlepas, usia tak boleh patah balik dah. Kan? Minta maaf cakap, pencen baru nak mengaji kadang-kadang. Kan? Tapi mujur Allah bagi lagi kehidupan, Allah bagi lagi nyawa untuk kita teruskan berbakti
kepada Allah dan Rasul untuk kita beribadat. Itu pun nasib baik lagi lah. Berapa ramai kawan-kawan kita matinya tak sempat tua. Agak-agak macam manalah nasibnya di sana. Dia tak tahu kan? Kita pun tak tahu nasib kita macam mana pula. Itu penting. Sebab apa saya sebut gini? Bila dia tak menganggap ilmu ni penting, ilmu ni mustahak, dia nak cepat-cepat orang cakap apa, dia tadilah dia menganggap ilmu ni macam setakat ngisi masa lapang, dan dia jadi bosan, dan dia nak cepat-cepat balik. Tu yang kadang-kadang kuliah maghrib, dia komplain kat kita sebab kita kuliah panjang, padahal lajak 95 minit aja. 5 minit je terlajaknya. Komplain dah, ustaz ni kali ustaz kena berhenti tepat waktu. Saya kalau jenis, minta maaf cakap, saya jenis masjid surau macam ni memang saya tak kenal. Saya lebih sanggup tak datang daripada nak terkinja-kinja. Kita bukan nak duit dia. Kita bukan nak apa. Kita nak mengajar. Kalau betul nak mengaji, buat cara nak mengaji. Kan? Ya, kita itu mujur guru datang kat kita. Sepatutnya dalam mengaji ni kita kena pergi cari guru, bukan guru datang kat anak murid. Timba pergi-perigi ke pergi kat timba? Kan? Ni mujur guru dah datang. Lepas tu mengajilah betul-betul, ra'ilah betul-betul. Bukan kita sengaja lajak kadang-kadang sebab kita nak kena habiskan huraian tu dalam satu-satu bab. Maka memerlukan satu masa yang betul-betul supaya orang jelas dan faham. Kan? Bukan kita lajak sampai 12.30 malam. Barulah nak komplain. Luan lajak 5 minit Kalau tengok bola boleh pula sampai penalti. Padahal habis dah 90 minit. Tapi seri. Penalti. Bukan main. Lepas tu ambil TV tu hempuk atas kepala. Kan? Saya pantang masjid surau jenis macam tu. Kalau dia komplain memang saya tak pergi dah. Kita bukan terhegeh-hegeh. Kita nak orang minta kita bukan alim pun, orang cuma orang telefon kita kata, ustaz boleh tak ajar kami gini. Kita cuma nak kongsi ilmu yang kita dah belajar dengan guru kita. Tu je kan? Itu je. Tapi kalau kamu macam tak menghargai ilmu yang nak disampaikan, baik tak payah kan? Dia begitu. Lepas tu kita kena faham kandungan dalam ilmu kita ni, ilmu tauhid ni itu membahaskan tentang ketetapan, pegangan, keyakinan, kepercayaan. Nampak tak? Ketetapan, pegangan, kepercayaan kepada Tuhan. Bila ilmu tauhid ni orang tak mengaji, apa akibat dia? Akibat dia, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak tetap. Tidak tetap maknanya berubah-ubah. Itu yang jadi yakin tak yakin, boleh tak boleh. Itu yang akhirnya ada orang kata lah, kalau kita laksana hudud, adakah jenayah akan kurang? Dia buat tanya macam tu. Bermakna dia tak yakin dengan undang-undang ciptaan Allah. Hari ni manusia dah mula timbul perkara-perkara ni. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Dia tak mengaji tauhid. Baik orang zaman dulu, walaupun zaman tu tak ada LRT, tak ada KLCC, tak ada cakap apa teknologi yang hebat-hebat. Tapi mereka yakin dengan Tuhan. Mereka yakin dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan datang 4 penjajah. Portugisnya, Belandanya, Jepunnya, Britishnya. Anak Melayu Islam pada ketika itu tak berubah agamanya. Tetap dengan pegangan agamanya. Akidahnya tetap. Kan? Walaupun yang datang tu bukan calang-calang, bukan sikit-sikit. Kan? Hebat-hebat juga datang. Tapi tetap kekal. Hari ni kita, dulu zaman nenek moyang kita dijajah. Lama mana? 446 tahun. Hari ni kita merdeka baru berapa tahun? 66. 100 pun tak genap lagi. Tapi macam mana akidah umat hari ni? Cuba jawab. Yang murtad berapa ramai? Melayu Kristian dah ada dah. Cuma dia tak ramai sangat lah. Tapi ada. Dah ramai dah yang keluar daripada Islam. Itu yang keluar terang-terang. Yang tak yakin, tak percaya, boleh ke? Kan? Ada kadang-kadang kita sedar tak sedar kita bercakap, kalau hantar anak ngaji sekolah agama, ada ke masa depan? Itu juga satu bentuk ketidakpercayaan dia kepada agama Allah.
Dia tak yakin dengan agama Allah ni, kalau budak tu belajar ada rezeki untuk dia. Dia tak yakin. Dia tak yakin rezeki Allah. Kata ulama, siapa yang tidak meyakini rezeki Allah, artinya tidak meyakini Allah. Tidak meyakini Allah artinya beriman tak dengan Allah? Tidak. Bila tak beriman, nama dia apa? Kalau tak beriman, nama dia apa? Kapiak. Oh, kafir tak sedap sangat bunyi. Kapiak, pedas sikit bunyi. Jadi kafir. Kalau jadi kafir, walaupun ditanam perkuburan orang Islam, itu zahirnya saja. Dalamnya, agak-agak ditanya malaikat marrabuka, boleh jawab tak? Dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, apa akibat dia? Neraka selama-lamanya. Habis. Lepas tu ada satu perkataan seorang wali Allah. Saya tak ingat nama dia, Ibrahim ibnu Adham ke apa, tak ingat. Tapi dia kata apa? Dia kata di akhir zaman nanti, daripada 1000 orang Islam, hanya seorang saja yang dapat masuk syurga. 999 lagi finnar, dalam neraka. Kerana apa? Dulu saya tak nampak agak benda ni. Saya kata, takkan kot daripada 1000 orang seorang je masuk. Tapi bila kita mengaji dah, kita nampak. Sebab apa dikatakan begitu? Betul lah, ramai mana orang Islam, tapi bukan semua faham Islam. Bukan semua yakin dengan Islam, yakin dengan Allah. Nama saja Islam, IC saja Islam. Tapi tak yakin dengan agama Allah, tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Rasulullah. Kena? Dulu COVID Allah dah test sekali, uji COVID kita hari tu. Kita kata ikhtiarlah dengan makan makanan sunnah Nabi. Ni sunnah Nabi ni. Kan makanan sunnah Nabi dengan apa nama kurmanya, dengan apa nama ni habatus sauda. Oh, ada yang jawab habatus sauda ni tidak ada kajian saintifik yang membuktikan dia boleh mencegah COVID. Cakap apa ni? Tak payah kajian saintifik, cukup dengan Nabi kata, itu sudah membuktikan benarnya perkataan Nabi. Dan kata apa nama syifaun min kulli da'in, penawar ataupun penyembuh bagi segala jenis penyakit. Nabi kata, bila sebut segala jenis penyakit, termasuklah COVID ke tak COVID ke COVID ke COVID ke tak kira lah, buah nama apa pun kan. Tapi kita ikhtiarlah, keyakinan kita yang menyembuhkan bukan habatus sauda tu. Allah sama juga, kita bubuh dos sampai 3-4 dos cocok vaksin tu kan, kebal sangat ke kita? Tak lah, Allah lah yang melindungi kita. Cuma dengan cocok tu dipanggil ikhtiar. Tapi kenapa tiba kamu yakin sangat dengan cocok dos berbanding dengan apa yang Nabi sebut? Jadi di mana kita punya keyakinan agama tu? Mana Allah Rasul? Nampak tak? Bukan tak boleh percaya ni. Hari ni kadang orang makan bagus, tak apalah dia nak makan Panadol, tapi dia jadi yakin dengan Panadol. Dengan Tuhan tak yakin. Ni bahaya. Sebab tu ini tujuan kita mengaji tauhid. Takut cakap kita tu sedar tak sedar telah merosakkan akidah kita sendiri. Kita tak yakin. Dia kata, kan dulu kan ada orang cakap apa? Orang mengaji agama ni nak makan apa? Dia kata. Kawan saya kata betul lah, memanglah nak makan apa. Sebab habis-habis kuliah selalunya AJK akan bawa ustaz pergi kedai makan. AJK pun tanya, ustaz nak makan apa? Betul tu, nak makan apa? Makan je apa nak. Sampai gemuk ustaz-ustaz pun. Saya pun cuba nak diet tu, tapi tak termampu nak diet. Sebab dia pun hidang macam-macam. Ni tak tahu apa ni apa. Baik-baik. Itu dia. Kepercayaan kepada Tuhan dan juga kepada Rasul-Rasulnya. Yakin kita ni bukan hanya pada Allah aja, mesti dengan Rasul sekali. Sebab disahkan kita Islam lagi beriman dengan 2 kalimah syahadah. 1 syahadah saja tak boleh. Contoh dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu dia balik makan Maggi. Islam tak lagi dia? Tak lagi. 2 tahun setengah lepas tu baru dia sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni contohlah kan. Baru dia sambung syahadah kedua, baru sah di Islam. Nak ceritanya selagi satu je tak, dia mesti Allah dan Rasul. Sebab tu masjid tu surau orang akan letak nama Allah, nama Nabi Muhammad.
Ni pegangan kita. Dua, Allah dan Rasul. Tu orang kafir jahiliah dulu, zaman Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Mereka bukan tak tahu Allah, tahu Allah. Contoh, kenapa saya kata begitu? Nama ayah Nabi apa? Abdullah. Apa maksud Abdullah? Apa maksud Abdullah? Hamba Allah. Padahal masa tu Nabi dah lahir belum? Belum. Sudah dah bernama dah ayah Nabi dengan Abdullah, hamba Allah. Dan memang dah jadi kebiasaan mulut mereka tu kadang-kadang wallahi, dia bersumpah, kan, disebut nama Allah. Yang tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tetap juga dikira kafir? Sebab yang pertama, dia mensyirikkan Allah. Yang ni menduakan. Dia kata Allah pun Tuhan, dalam masa yang sama Al-Lata pun Tuhan, Al-Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan. Itu. Yang kedua, dia tak percaya dengan Muhammad. Dia tak percaya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Dia tak percaya kerasulan Nabi Muhammad. Bila suruh Nabi buktikan, Nabi belah bulan, dia berkata ni Muhammad ni pandai buat sihir, dia kata. Pula dah dia kata dia tuduh Nabi ahli sihir pula. Jadi walaupun dia percaya ke Allah tapi dia tak percaya ke Nabi Muhammad, maka tak sah dia punya keimanan, maka tetap dikira sebagai kafir. Begitu juga dengan iblis. Iblis takut tak dengan Allah? Takut. Buktinya dalil hadis Nabi. Nabi kata bila dilaungkan azan, setan akan lari terkentut-kentut. Kerana maksudnya di situ takutnya dengan nama Allah. Tu baru nama Allah dia takut dah. Kan? Tapi manusia lari tak? Tak lari dia. Setan kata, mat jom mat lari mat, azan subuh ni. Kan? Mat kata, dia lek atan, dia panggil Tan dia, kawan baik dia. Dia tarik selimut, dia lek atan, azan je pun. Setan pun tengok terkejut. Setan ni takut ni. Dia kata, hang tak takut lah. Hang lagi setan daripada setan. Jaga, kan? Kadang-kadang suatu disebut dalam kitab Bidayatul Talibin, kata Tuan Hussein Kedah, dia kata kadang-kadang manusia boleh jadi lebih baik daripada malaikat, kadang-kadang manusia juga boleh jadi lebih jahat daripada setan. Padahal setan tu jahat dah, iblis tu dilaknat Allah, laknatullah, tapi ada manusia lebih teruk daripada tu lagi. Sebab jahat-jahat iblis pun dengan Allah dia sujud. Jahat manusia dengan Allah pun tak sujud. Jahat-jahat iblis pun dengan Allah dia takut. Yang jahatnya iblis sebab dia tak sujud pada Nabi Adam. Allah suruh dia hormat. Maksud sujud Nabi Adam bukan maknanya menyembah Nabi Adam tu, tapi maksudnya hormat. Hormat Nabi Adam. Dia ingkar. Dia tak nak. Itu je sebab dia. Dah terus dilaknat Allah. Hari ni orang lagilah semayang pun tak nak, dengan Tuhan pun tak nak sujud. Maknanya lebih teruk daripada setan. Sebab tu orang hukum agama, kalau dia meninggalkan solat walau sekali sahaja, kemudian disuruh dia bertaubat, kalau dia ingkar juga tak nak bertaubat, pancung kepalanya. Tu maknanya meninggalkan solat itu satu kesalahan yang besar, bukan kecil. Tapi ada cakap je, alah Ustaz marah-marah benda, dia bukan buat jahat pun, dia bukan curi, dia bukan merompak, dia bukan rogol orang, dia cuma tak semayang je. Orang tak nampak meninggalkan solat tu satu jenayah besar. Betul lah apa yang jadi pada umat hari ini jadi teruk, sebab ramainya manusia meninggalkan solat. Jadi masalah kehidupan kita. Nak parking kereta kat luar pun kadang-kadang takut. Jadi kereta orang curi lah pun, hidup jadi tak aman, tak tenteram. Sebab apa? Porak-poranda masyarakat kerana meninggalkan solat. Alah Ustaz, dia cuma pakai seluar pendek je Ustaz, dia bukan curi duit orang. Orang tak nampak, tak menutup aurat tu adalah satu kesalahan besar. Yang orang nampak kesalahan besar ni undang-undang negara, iaitu mencuri, merompak, kan, mengajar tak ada tauliah, itu nampak satu kesalahan. Yang berjoget, berpesta, itu tak apa, dia tak kacau orang. Dia guna perkataan tu tak kacau orang, tapi dia kacau dak agama, kacau. Macam mana lah, payah.
Ni cakap ni pun habis ni. Nah. Tak cakap, kena cakap. Kulil haq walau kana muran. Kalau semua barisan ulama pakat duk diam sebab takut nanti kena pindah ke Sabah, takut nanti kena potong gaji, takut nanti kena tarik tauliah, semua tak cakap, akhirnya manusia, masyarakat awam ni sedar tak? Tak sedar. As-sakitu anil haq syaitan akras. Mendiamkan sesuatu yang benar sudah dikira sebagai setan bisu. Dah lah jadi setan OKU pula. Bisu, cacat. Ya, kan tak? Lepas tu kena sampaikan. Baik. Itu dia. Kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi Allah pun kita kena yakin. Rasul pun kita kena yakin. Yakin pula, yakin dengan sungguh-sungguh. Jangan ada ragu walau sedikit pun. Boleh ke? Semua perkataan-perkataan yang mendatangkan keraguan. Boleh ke? Okey ke? Tak apa ke? Macam tu semua tak boleh. Kena tinggal. Kena sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kena yes, okey. Semua jawab yang positif je. Baik. No problem. Semua tu. Jangan kata tak dah. Tu. Baik. Daripada beberapa simpulan. Apa benda yang kita nak kena yakin ni? Iaitu daripada beberapa simpulan. Simpulan artinya ikatan. Ikatan dipanggil dalam bahasa Arab aqad. Ain qaf dal, aqad. Aqad tu maknanya ikatan. Ikatan di sini dengan makna kepercayaan kita kepada Allah tu diibaratkan seperti diikat. Kan? Bila ikatan yang kuat, kita percaya dengan yakin. Atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Kemudian dikuatkan lagi kepercayaan kita tu. Kita percaya pada Allah tu dikuatkan dengan dalil. Apa makna dalil? Dalil tu artinya bukti. Contoh. Orang tanya kat kita. Contoh ibu-ibu sekalian kan, orang tanya, Tuhan tu ada tak? Nak jawab apa? Ada. Okey, kalau betul ada, tunjukkan kat saya. Mana adanya Tuhan tu? Nak jawab macam mana? Kalau mengaji dah okey lah. Kalau tak mengaji macam mana nak jawab? Tu maksud dalil tu, bukti. Dia boleh buktikan Tuhan tu ada. Dia boleh jawab balik, boleh hurai balik macam mana nak kata Tuhan tu ada. Itulah keyakinan pegangan yang mantap tadi tu, yang tetap tu. Tapi kalau pegangan tak kuat, iman tak kuat, kalau Tuhan tu ada mana? Mana aku tahu dia dah. Mana aku tahu. Macam mana kita? Kan? Sebab agama lain dia boleh tunjuk. Contohlah kan, perhimpunan agama-agama sedunia. Tapi tak semualah dia hantar wakil je. Dalam wakil Islam, tiba-tiba kita pula yang dipilih. Dalam banyak-banyak masjid surau Islamiyah ni terpilih, Taman Muhibbah. Lepas tu dalam ramai-ramai jemaah dipilih kita pula. Awak api wakil sebagai wakil Islam daripada delegasi seluruh agama-agama seluruh dunia. Berhimpun lah. Sampai dekat Buddha, okey, mana you punya Tuhan? Buddha pun tunjuk. Perut tu, encik tu. Hindu pula, tu dia tunjuk yang banyak tangan tu, gajah kan. Lepas tu Kristian, dia pun tunjuk salib dia. Sampai turn kita Islam, mana Tuhan? Macam mana nak jawab? Akhirnya kita tak dapat membuktikan kebenaran agama kita di depan orang agama lain. Habis macam mana kita? Keyakinan kita macam mana? Ini tujuan kita mengaji. Baru nampak sebab apa kena mengaji, kenapa pentingnya mengaji. Barulah kita bersungguh kenapa kita kena datang kuliah duha pada pagi ni. Kalau dia tak rasa penting tu, dia telefon kawan dulu. Jah, hampir ya kuliah duha pagi ni. Wah, aku tak pi, aku ada urusan ni dengan ni apa? Dengan hospital ni gini. Wah, tak pi, aku tak pi. Sebab dia ikut kawan. Tapi kalau dia tahu ni penting, kawan pi ke tak pi, aku pi. Sebab dia tahu ni, kalau aku tak tahu, nanya. Kalau aku tak tahu ilmu ni, habis. Akidah aku bermasalah. Maka dia akan bersungguh-sungguh.
Betul tak? Macam kita pergi kerja. Ada tak kita pergi kerja ikut kawan? Jangan. Hampir kerja hari ni. Aku tak pergi kerja, aku MC ni. MC aku MC. Ada tu. Mana ada? Boleh je kalau kawan dia tak pergi, dia pergi tak? Sebab dia tahu betapa penting kerja tu untuk dia. Kan? Nak dapat gaji apa semua. Lagi pula dia cakap, dia bodek lah bos. Jah tu asyik-asyik MC. Dia tak bagus kan? Saya tak bagus. Dia pula recommend dia. Lagi teruk. Itu bab dunia. Kan? Akhirat lebih-lebih lagi lah. Baik. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil bukti-bukti supaya apa dia diperoleh iktikad yang yakin. Bila kita percaya, ditambat pula kepercayaan kita ni diikat sekali dengan dalilnya, dengan bukti yang ada. Macam tadilah, ya, kita percaya Allah tu ada. Kemudian orang tanya pula, mana hang tahu ada? Buktikan. Kita boleh buktikan pula Tuhan tu ada. Sehinggakan keyakinan kita tadi ni menghasilkan iktikad yang yakin. Ni baru namanya yakin. Yakin ni maksudnya jazam 100% dia punya akidah. Iman dia tu betul-betul full. Bawah daripada tu semuanya kafir. Contohnya zon. Zon ejaannya zonun. Zon ni maksudnya dia banyak percaya tapi ada sikit tak percaya. Contoh 90% percaya, lagi 10% dia tak berapa nak percaya. Contoh orang kata macam ni, semayang aku percaya, puasa aku percaya, zakat aku percaya. Tapi kalau hudud ni, tengok dulu lah. Cakap gitu, kafir. Wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami percaya bulat-bulat. Tu yang Sayyidina Abu Bakar bila peristiwa Isra' Mi'raj, orang cerita kat dia bahawa Nabi Muhammad naik ke langit apa semua, dia kata, kalau Nabi Muhammad yang naik, tak payah kata langit, jauh daripada tu aku percaya. Sebab apa saja yang dibawa datang oleh Rasul, dia percaya. Logik tak logik tu nombor 2. Kalau ikutkan, lagilah tak logik. Naik ke langit macam mana? Kan? Tapi sebab yang dikatakan tu Nabi Muhammad, maka percaya. Yakin, sesungguh-sungguh yakin. Itulah imannya Sayyidina Abu Bakar. Baik. Batu yang ke itu zon. Lagi namanya syak, shin kaf, syakun. Syak ni maknanya 50-50. Separuh yakin, separuh lagi tak yakin. Separuh ikut Islam, separuh lagi tak ikut Islam. Itu kadang-kadang kita pelik, minta maaf cakap kan. Saya nak tanya, zakat pendapatan ada ke tak ada sebenarnya? Yang digembar-gemburkan oleh jabatan-jabatan agama, majlis agama kan. Yang ada zakat simpanan. Zakat pendapatan dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada. Yang ada pun di dalam mazhab Imam Malik. Itu pun kaul yang paling rendah, lemah. Pendapat yang paling lemah. Kan? Tapi hari ini dalam negara kita, mereka masukkan kat dalam kewajipan umat ni kena bayar zakat, disuruh bayar zakat pendapatan. Padahal kaul tu kalau ikutkan kaul yang lemah. Tak apalah kalau dikira nak meraihkan kaul lemah, okeylah, boleh diterima lagi. Tetapi pengharaman arak dan judi bukan kaul dah. Itu qata'i, putus. Quran hadis sebut haram. Kenapa tak ikut? Kaul yang lemah kamu ikut. Yang tepat Quran sebut, hadis sebut, bukan pandangan ulama dah ni. Ini Quran kata, hadis kata. Tadi yang kalau tadi tu hanya pandangan ulama aja. Ini Allah kata, Nabi kata. Mana qata'i, putus, tetap. Kenapa membuat juga? Dah tahu ianya haram. Benda ni bukan tak tahu haram. Kita tanya pemimpin-pemimpin, dah arak ni haram. Takkan dia nak kata, lo baru tahu haram. Tak ada gitu. Ini dipanggil, istilah kata ulama, dipanggil maklum bid darurah. Maklum bid darurah ni maksudnya suatu pengetahuan yang spontan. Orang tak pergi ngaji pondok pun tahu. Semua orang tahu. Siap tanya orang kafir pun, orang kafir tahu tak haram. Kita tanya Acong, Acong, arak ni haram tak dalam Islam? Haram lah. Saya je tak haram, dia kata. Sebab dia Cina. Tak apa lah.
Tapi dia pun tahu haram. Maknanya padahal dia bukan pergi mengaji pun, dia bukan pergi kuliah pun. Semua orang tahu itu jelas haram. Tapi kenapa buat juga? Jual je satu hal dah, siap buat kilang. Dan saya lama dah tak turun Shah Alam. Sekali tu turun Shah Alam, ada program, ada hal kat sana. Nak balik tu belah malam, nak balik ke Perak balik, lalu kat Federal Highway tu. Kan, tiba nampak daripada jauh ada lampu-lampu bentuk warna, bentuk bintang. Mula-mula saya tak tahu, saya puji lah. Cantik saya cakap. Yang bentuk bintang. Makin kau dekat rupanya, tahu tak bintang apa? Bintang Heineken. Kilang arak Heineken. Kita kata, cik, nyesal aku puji. Kata. Kilang arak punya. La ilaha illallah. Maknanya semakin berani dia menonjolkan diri dia juga buat lampu, bagi lawa kilang dia, padahal benda diharamkan Allah. Jadi tuan-tuan, ini bukan kita cerita politik, tapi ini cerita agama. Tuan-tuan yang terlibat dalam menyokong pemimpin-pemimpin yang menyokong benda yang diharamkan Allah dan Rasul, maka tuan-tuan akan dipertanggungjawab dan dipertanyakan oleh Allah nanti dari akhirat. Saya bukan suruh sokong parti mana saya tak sebut, tapi fikir dari sudut kewarasan agama kita. Fikir. Kalau kita biarkan benda-benda macam ni terus berleluasa, dan kita mengaji dah, kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Dan dia takkan naik dengan sendirinya, dia naik dengan undian kita. Kita yang pilih dia naik. Bila dia naik, dia buat benda yang diharamkan Allah. Kita jadi share dia punya dosa tu dengan kita. Walaupun bukan kita yang buat, dia yang buat, tapi kita yang pilih dia duduk atas tu. Maka hati-hati. Kan? Jaga-jaga, sebab semua perkara kita buat ni akan Allah tanya. Apa pun kita buat ni Allah tanya. Loh, mana saya tahu dia nak buat macam tu? Loh, bukan baru setahun, baru 2 tahun. Kan? Kita menikah pun dah berapa tahun, dah banyak kali dah kan. Kenapa kita tak nampak lagi? Kenapa kita tak fikir lagi benda-benda macam tu? Kan? Jadi tak ada alasan. Tidak ada alasan di depan Allah Ta'ala nanti. Jaga situ. Ini benda-benda macam ni. Sebab tu saya pelik. Saya lihat, kalau betul lah jujur nak ikut syariat agama, kenapa perkara yang khilafiyah ataupun pandangan yang lemah kamu boleh ikut, tapi pandangan yang tepat Quran dan hadis kata haram, kamu tak boleh ikut? Sebab apa? Ni yang dikata syakun tadi ni. Dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Sebab apa yang zakat pendapatan tadi walaupun kaul dia lemah tapi diguna pakai? Sebab menguntungkan dunia, ekonomi, duit masuk. Sedangkan arak dan haram tu tahu dah, arak dan judi itu haram, tahu dah haram, tapi buat juga apa? Sebab untung dunia, cukainya tinggi. Maka di situ menunjukkan mereka meletakkan dunia lebih utama daripada agama. Macam mana tu? Ya nak? Aduh. Baik, terus. Temenung jauh dah tu. Baik, supaya diperoleh etikad yang yakin, kepercayaan yang putus. Keyakinan kita, percaya kita tu putus. Putus ni maksudnya harga mati. Maksud macam orang niaga kan, orang jual kan harga mati. Bang, boleh diskaun ada tak boleh, ni harga mati. Maknanya itu maksud putus tu. Maknanya tak boleh berubah dah, tetap macam tu. Itu maksud keyakinan kita dalam beragama ni mesti harga mati. Maksud harga mati ni tak ada kompromi, tak ada nak diskaun-diskaun, tak ada nak nak ejah-ejah, tak ada. Allah kata A, Allah kata B, B. Tak kira lah sampai nyawa dicabut pun nak bunuh ke, tak kira. Demi agama ni mati pun aku sanggup. Macam tu. Kita kena yakin sampai tahap macam tu. Jangan takut. Tu. Barulah kemas iman dia. Jadi macam Sumayyah, jadi macam sahabat-sahabat Nabi yang terkorban syahid. Mereka yakin. Baca tentang cerita Masyitah. Anak dia dicampak ke dalam tembaga. Air tembaga yang panas. Campak dalam tu. Sampai ke bahagian last, anak kecil dia. Bila nak dicampak anak kecil ni, dia rasa kesian dengan anak dia. Kan? Tiba-tiba Allah izinkan baby ni boleh bercakap. Baca dalam kitab cerita Isra' Mi'raj, cerita pasal Masyitah. Baby ni boleh bercakap.
Baby ni cakap, mak, kita berada di jalan yang betul sekalipun kita mati. Akhirnya dia dengan baby lompat sama-sama masuk dalam tu, mati dia. Bila dia mati, keluar satu bau yang sangat harum, dan bau tu dicium oleh baginda Nabi SAW saat Nabi lalu kat tempat tu. Masa dalam Isra' Mi'raj. Kita kena yakin lah, hidup mati ni kita kerana Allah. Jadi hidup pun kerana Allah, mati pun kerana Allah. Kalau kerana nak bela Allah kita terpaksa mati, matilah jalan kita, pilihan kita. Alhamdulillah yang macam tu. Sebab hidup dan mati kita kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat jawatan. Ingat, asal usul kita bukan dunia, asal usul kita syurga. Yang kita nak balik ialah syurga. Ini tempat sementara je. Jadi jangan terlalu kasih dengan dunia ni. Pada sudah, beli kereta, beli rumah tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kasih, sebab ni barang-barang sementara. No, syurga kita di akhirat sana. Tu tempat asal usul kita, yang kita kena balik kampung halaman kita. Jadi pada sini sudahlah. Ini sampai mu nak jaga jawatan kamu, sampai mendiamkan benda yang mungkar, kan? Saya tak tuduh apa mereka buat tu tak betul, tapi ingat, setiap pemimpin kamu akan disoal. Baik agung, baik raja, baik sultan, baik Perdana Menteri, baik para mufti dalam setiap negeri. Kamu yang berjawatan, duduk dalam pejabat yang ada aircon, kursi yang empuk, jangan seronok dengan gaji kamu yang berpuluhan ribu tu. Semata-mata itu saja, tapi kamu ingat, kamu akan dipertanggungjawabkan. Kamu akan ditanya oleh Allah. Sebab tu saya pesan pada kita semua, jangan sampai kita berebut-rebut nakkan jawatan pangkat, kerana takut-takut kita sendiri tak mampu nak menanggungnya, kan? Saya ambil satu contoh lah. Jadi ketua kampung sudah, Tok Sidang, kalau dia tahu dalam kampung dia tu ada orang tak sembahyang, orang main judi, Allah akan tanya esok nanti di hari akhirat. Kamu sebagai ketua kampung, kan, kamu tahu dalam kampung kamu ada orang buat benda yang mungkar. Apa yang kamu buat untuk mencegah mungkar tu? Saya bagi bantuan beras lah. Beras, pasang bumbung. Itu tak membantu. Yang Allah tanya ni, maksiat ni, mungkar ni, apa kamu nak buat ni? Yang tu saya tak buat apa. Tak buat apa. Malaikat kata jalan straight, ambil kiri lah, terjun dalam jahanam. Tu baru ketua kampung. Tu baru Tok Sidang naik atas sikit lagi. Jadi apa? Ahli DUN, ahli parlimen ke apa, kan? DO ke apa, nama apa pun atas tu, kan? Allah tanya pula ni. Dia lagi banyak. Berapa banyak kampung duduk bawah dia, kan? Ketua daerah apa semua ni, berapa banyak taman duduk bawah dia, lagi besar. Naik atas lagi, menteri besar, nama pun menteri besar. Bawah dia berapa banyak daerah dia kena jaga. Kalau kamu tahu dalam negeri kamu ada begini, apa yang kamu buat? Naik atas lagi, jadi pemimpin negara pula, Perdana Menteri, menteri itu, menteri ini, lagi 14 negeri duduk bawah dia. Kan senang. Tapi bila orang tak faham tu yang berebut sana, berebut sini, londeh sana, londeh sini, jatuhkan kawan ni sana, kawan ni sini, buka aib sana, buka aib sini. Dia tak tahu yang dia tu susah lagi di hari akhirat so, nak kena tanya, nak kena itu, nak kena ini. Padalah kita jadi suami ni, ayah-ayah, itu pun sudah berat. Esok Allah akan tanya kita yang lelaki ni, isteri kita tak tutup aurat, walau selai rambut nampak di celahan tudung dia, kita akan disoal oleh Allah. Tu baru isteri, itu pun wujud isteri seorang. Kalau 4, betul sonok, tapi tanggungjawab tu lah besar. Itu baru isteri. Anak ni lagi pula, anak lelaki, anak perempuan. Anak tak sembahyang, bagus bapak pergi masjid surau, zikir, mana semua. Anak terbongkang, subuh tak bangkit kat rumah. Nak jawab je dah. So Allah tanya, tu baru jadi ketua keluarga. Bapa je rakyat kita bawah kita tu, sikit je orangnya, itu pun jenuh nak jawab dah. Kalau jadi pemimpin besar, kan? Itulah. Lepas tu dia pun tak panggil saya masuk TV. Dia kata mulut jahat kan. Nah, mulut jahat, kita menyampaikan benda yang benar, kan? Tapi berani lah nak cakap macam ni kat TV? Tak ada dah. Saya kalau mereka bagi masuk TV, saya cakap je, tak kira. Nak tu sini lah. Itulah. Ada kata, aduh, masalah lah. Apalah.
Iyalah. Sebab masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Pandai-pandai je lah masing-masing. Baik. Dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh etikad yang yakin, kepercayaan yang putus, itu maksud putus ni percaya satu batu. Jangan ada ragu sikit pun. Sekira-kira. Tadi saya sebut syak kan, separuh-separuh. Lagi namanya waham. Waw, ha simpul, mim. Waham nama dia. Waham ni apa dia? Waham ni berat tak yakin, sikit ada yakin. Ni lebih parah lagi. Banyak dia tak yakin, banyak dia tak yakin, sikit ada dia yakin. Semua dia tak yakin. Semayang aku tak yakin, dia kata. Puasa aku tak yakin, semua aku tak yakin. Satu je aku yakin, poligami, dia kata. Ni tak guna punya orang. Yang tu je dia percaya, yang dia beriman. Lain semua tak beriman. Ini lagilah memang kafir lah. Jelas-jelas. Yang terakhir, golongan jahiliah. Jahiliah ni pecah dua pula. Ada satu namanya jahil basit, satu lagi namanya jahil murakkab. Jahil basit artinya jahil yang kosong, apa pun tak tahu. Sekarang ni di zaman kita hari ni, golongan jahil basit ni dah mula meningkat dan makin ramai. Kita tanya anak-anak muda, apa pun tak erti. Tuan-tuan, yang jadi pemimpin hari ni, dialah anak muda 50 tahun yang dulu. Betul? Masa sebelum merdeka ke atau zaman merdeka. Diorang tu masa tu budak lagi ke remaja, dan hari ni dah jadi pemimpin hari ni. Jadi menteri ke, jadi apa ke, jadi datuk ke apa. Hari ni lah 50 tahun. Ini pun dah macam-macam kita tengok, macam-macam masalah dan sebagainya. Okey lagi lah, tak apa lagi lah. Kan? Ini pun okey lagi lah, majlis surau masih lagi okey. Kuliah agama okey lagi, sekolah-sekolah agama pun ada lagi. Tapi bayangkan kita tengok generasi hari ni yang suka berjoget-jogetnya, kan? Ni ada kat Perak ni panggil budak step, dia berjoget apa semua dengan suka hiburan, main game tak habis-habis. Mengaji tidak. Budak-budak generasi hari ni yang akan bakal jadi pemimpin 50 tahun akan datang. 50 tahun akan datang, 2000 berapa kita tak tahu. Dia pula jadi Perdana Menteri esok. Agak-agak kalau macam ni punya perangai, 50 tahun akan datang menjadi macam mana negara? Nampak tak? Saya bagi sedikit gambaran. Ni saya pun dah pening. Anak saya kecil-kecil lagi. Paling besar pun umur 5 tahun. Kan? Tapi kita dah mula fikirlah nak hantar ke mana sekolah. Saya tengok ada satu video viral di WhatsApp. Tadika mana saya tak tahu. Tapi dalam tadika tu dia ajar budak-budak ni bersenam. Okey lah, bersenam tu okey lagi. Senam aerobik kan apa kan. Tapi lagu yang dipasang tahu lagu apa? Lagu yang lagu yang tengah trend sekarang ni, budak-budak muda ni. Healing sampai pagi tak balik. Aduh. Sampai aku menghafal lagu tu. Kan? Dia pasal lagu tu. Dengan rancaknya, lagu tu mengarut, lagu tu boleh rosakkan agama. Sebab apa? Sebab dia stres, masalah, dia healing, dia kata dia menari sampai tengah malam sampai tak balik. Lah mu stres, pergi baca Quran lah. Nampak? Tapi dia ada, akhirnya walaupun benda tu kita nampak remeh je, alah bukan apa Ustaz, nak budak-budak ni senang. Memang, tapi ingat budak-budak kecil ni dia cepat tangkap. Kalau daripada kecil kita dah ajar macam tu, bila besar macam mana? Kan? Anak saya yang kecil-kecil ni kan, kita taklah terus fokuskan dia belajar kitab ke apa lagi tak, tapi kadang-kadang dia tengok kita. Bila saya perasan anak saya tu dipegang telefon ke pegang apa barang, lepas tu barang tu terjatuh, terkeluar kat mulut, Allahu Akbar, dia kata. Disebut Allahu Akbar, padahal kita tak ajar pun. Tapi kita fikir mana datang dia boleh sebut macam tu, sebab dia tengok mak ayah dia buat. Kalau terlepas barang sebut Allahu Akbar. Jadi makna itu maksudkan budak-budak ni dia cepat tangkap apa saja yang dia tengok, apa saja yang dia dengar. Lepas tu budak-budak kecil kalau kita suruh hafal Quran, mudah dia masuk. Kan? Sebab fresh lagi, kosong. Bila masuk senang. Kita payah dah. Inna a'atai. Ada atai situ. Nampak? Kan? Kadang kita tentu dah. Ada yang mudah. Anak, sebab tu kena hati-hati, jaga-jaga. Ya, jaga-jaga budak-budak. Janganlah pergi. Kadang saya pun fikir, anak hantar sekolah pun, sekolah ajar macam ni. Ada satu lagi video tu, sekolah menengah ke apa tak tahulah. Joget atas pentas.
Waktu yang belakang ni budak-budak perempuan dah macam histeria dah. Woo, gitu. La ilaha illallah. Sekolah lagi dah ajar dah macam suasana konsert-konsert macam ni, joget-joget. Kalau sekolah ajar macam tu, bila dia keluar daripada sekolah jadi macam mana? Macam mana? Tak nak hantar sekolah, takut anak tu dodoh pula. Tak reti matematik kan? Tapi kalau hantar, takut rosak akhlak dia. Inilah kita berada di satu zaman yang penuh cabaran. Ini baru hari ni saya cakap. 50 tahun akan datang, agak-agak macam mana? Alasan dia pun ini sporting Ustaz, janganlah strict sangat. Dia orang akan kata apa tau? Dia orang akan guna satu perkataan, kata, alah Ustaz, janganlah Islamik sangat. Bila kita agama Islam, bermakna daripada bangun tidur sampai tidur balik semuanya Islam lah. Bukan pasal Islamik tak Islamik. Sebab kita mengaku, aku agamanya Islam. Lepas tu kena faham apa makna agama. Agama tu din. Ad-din tu maksudnya cara hidup. Bila kita mengaku agama aku Islam, maknanya cara hidupku Islam. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua aku buat ikut Islam. Makannya Islam, minumnya Islam, berjalannya Islam, sembangnya Islam. Bukan Islam tu hanya solat sahaja. Bukan Islam tu baca Quran saja. Semua kehidupan itu Islam. Sebab tu Allah ciptakan Nabi Muhammad, diutuskan kat kita sebagai seorang manusia, supaya kita boleh mengikut contoh kehidupan Rasulullah. Macam mana Nabi hidup, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi makan. Tu semua jadi pelajaran kepada kita untuk kita ikut. Uswatun hasanah. Tak? Tiba-tiba hari ni orang kata janganlah Islamik sangat. Habis apa maksud dia? Bila dia kata jangan Islamik sangat, maknanya janganlah ikut Islam sangat. Islam sikit, kafir sikit. Macam tu. Sebab lawan kepada Islam apa dia? Kafir lah. Jadi maknanya Islam separuh, kafir separuh. Boleh macam tu? Pusat ke atas pakai ikut Islam, pusat ke bawah pakai ikut kafir. Lepas tu pergi masjid macam, pakai baju Melayu, siap dengan ridak, serban, kayu sugi, celah telinga. Dua pula tu, gini. Kan? Tasbih tak pegang tangan dah, gantung leher tu. Oh, hebat, nampak warak. Tiba-tiba tengok bahagian bawah, pekat tak pakai, seluar pendek, gambar bunga-bunga. Macam nak pergi tepi pantai gitu. Lepas tu masuk masjid, agak-agak orang kata apa? Gila. Itu saya gambarkan dalam bentuk pakaian. Tapi pemikiran manusia hari itu, zaman kita hari ini macam tu lah. Ini yang disebut sebagai pemikiran yang gila. Bila mencampurkan yang hak dan yang batil. Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dan yang batil. TV yang sama ada ceramah agama, forum perdana, 30 minit Ustaz Don, bagus. Kan ada rancangan-rancangan agama. Tapi TV yang sama tu juga ada rancangan joget-joget, nyanyi-nyanyi, melalak-lalak. Macam mana? Mana boleh campur? Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Boleh tak masjid kita, surau kita ni, kita buat kuliah agama, lepas habis kuliah lagi kita ada joget-joget ya, jangan balik lagi. Boleh tak kita campur-campur? Habis apa akan jadi pada surau tu? Apa akan jadi pada masjid tu? Merapulah orang kata. Jadi rosak, jadi sesat. Macam itulah kehidupan hari ni. Hari ni hati-hati, orang semua duk cakap itulah, janganlah Islamik sangat, kita sekali-sekala kena kat sporting tak. Sporting apa maksud kamu? Kenalah style kafir sikit, macam tu. Habis apa agama kamu nak bawa nanti di alam barzah tu? Malaikat tanya, madinuka, apa agamamu? Islam separuh, kafir separuh. Dia jawab itu. Itu tak boleh. Sebab tu kena jazam. Jazam tu ni yang saya sebut 100% yakin dengan Islam. Yakin ikut Islam. Jangan ada lain daripada, tak ada. Sebab tu dalam kehidupan kita ni pun kadang-kadang itulah banyak, kalau nak kena betulkan banyak betul lah. Saya pun dulu sekolah kebangsaan juga. Di sekolah kita diajar nama-nama Mak Saleh. Yang orang hebat-hebat kita diajar siapa? Isaac Newton, kan? Abraham Bell. Sampai hari ni kita ingat nama dia. Kan? Nama-nama Nabi tak hafal pula. Nama-nama alim-alim ulama tak hafal pula. Kita diangkat-angkatkan nama si kafir. Akhirnya budak-budak kita ni itu
yang menjadi idola mereka. Kita tanya cerita sahabat Nabi, suruh cerita, tak erti dia. Kan? Macam-macam. Ada pengalaman kawan saya bawa jemaah pergi umrah, lagi kelakar. Makcik-makcik tu kan, tak tahulah. Dia umrah tu kita masuk Madinah dulu, nanti baru masuk Mekah. Bila sampai di Madinah, dah sampai kat Madinah, kat Masjid Nabawi kan, Ustaz, saya ni banyak dosa ke? Lepas tu Ustaz tu tanya, kenapa pula? Sebab saya tak nampak pun Kaabah, Ustaz. Allahu Akbar. Wah, kat Madinah sampai dia tak tahu Mekah, Kaabah tu kat mana. La ilaha illallah. Kita dengar memang nampak kelakar, tapi ni realiti, bukan cerita rekaan, realiti berlaku. Sampai ada masyarakat yang beragama Islam tak tahu di manakah Kaabah. Tak tahu, sampai tahap macam tu. Inilah yang Nabi kata Islam akan kembali dagang. Maknanya macam mana Islam datang dalam bentuk keliling di jahiliah, Islam akan berakhir macam tu juga nanti di hujung zaman, nanti hujung zaman kita ni. Keliling kita ni akan jadi jahiliah balik. Ramai orang jahil, tak reti apa pun. Kan? Tak reti apa. Arab hari ni memang pakai jubah, orang Arab pakai jubah sebab itu pakaian Arab dia, tapi beragama gagal juga. Dia tak reti juga. Sebab tu jangan kita ikut Arab pergi tengok semayang di Mekah, Madinah. Kita tengah semayang ni, dia langkahnya kita ni tengah sujud. Padahal mana boleh, tak payah kata langkah orang semayang. Lalu depan orang semayang pun Nabi larang. Ni langkah siap. Dah lah langkah, dia berhenti situ tadi. Dia berhenti kat celah kita ni. Kita pun angkat kepala, angkat-angkat gelak. Allahu Akbar, aku kat alam mana ni? Alam mana dalam kain ni? Lepas tu tak usah ikut Arab. Arab pun bukan semua mengaji, ikut ilmu. Jangan balik-balik Malaysia kata Arab buat macam tu. Lah, ikut Arab memang kan, dia pun bukan semua yang mengaji. Kan, yang mengaji-mengajilah, yang tak mengaji jahil juga macam tu. Walaupun nama dia Arab, tak kira lah. Kan? Gitu. Baik. Jadi putus, mesti jazam 100%. Sekira-kira bila keyakinan kita tu mantap, jazam 100%, hasil dia apa? Maksud sekira-kira ni hasil. Hasilnya akan menaikkan perasaan bekerja. Bekerja di sini dengan makna beramal ibadah lah. Dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Maksud dia, lagi kuat iman seseorang, lagi kuatlah amal ibadatnya juga. Sedikit imannya, sedikit jugalah ibadatnya. Jadi nak tahu iman kita takat mana, tengoklah ibadat kita pun takat mana. Tapi tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain. Jadi dia tengok malas sembahyang sunat tu, iman lemah tu. Dia tengok orang. Kita tak tahu, boleh jadi orang tu sembahyang sunatnya di rumah, bukan di masjid. Kalau ikut afdal, sembahyang sunat rawatib bukan di masjid surau. Sembahyang sunat rawatib di rumah, itu yang Nabi buat. Di rumah, lepas habis sembahyang sunat baru Nabi datang ke masjid surau, gitu. Tapi dah jadi satu tradisi di tempat kita, sembahyang sunat rawatibnya di masjid surau. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi jangan ukur-ukur orang. Ukurlah diri sendiri. Tengok diri sendiri. Ya, aku ni tahajud malas, baca Quran malas. Allah, ni menunjukkan imanku masih lagi lemah. Jadi kita kena kuatkan lagi lah. Mengaji lagi, beramal lagi. Sebab Syekh kata, tergantung atas imannya. Tinggi imannya, tinggilah ibadahnya. Rendah imannya, rendahlah juga ibadahnya. Sebab apa? Sebab kalau orang yang imannya tinggi, makna dia percaya tu tinggi, dia yakin tu tinggi. Dengan sebab keyakinan yang tinggi tu, dia akan sungguh-sungguh buat ibadat, walaupun ibadat tu dia tak nampak lagi hasilnya. Sebab hasilnya janji Allah nanti di hari akhirat. Macam mengaji ni lah, Allah janji dah kita akan dapat habuan-habuan dengan sebab kita hadir majlis ilmu apa semua ni, ganjaran. Tapi ganjaran tu tak dapat sekarang, dapatnya nanti hari akhirat. Cuba kalau abang kita umum ni kan, siapa datang kuliah duha ni, saya akan bagi seorang 1,000 lah paling kurang. Itu pun yang tak bawa kitab. Kalau bawa kitab 5,000. Tengok 8 kitab dia beli, padahal sama dia semua. Sebab nak bagi lebih, sebab satu kitab ni bayar 5,000, kalau 8 kitab bayang kan lah.
Oh, tengok penuh ni surau ni, penuh sampai keluar ni, tingkap-tingkap ni habis pecah semua ni. Penuh orang, sesak bawah meja saya ada orang. Sebab apa? Sebab nampak terus bayarannya. Tapi dah Allah tangguh bila akhirat dapat memang dapat, tapi akhirat nanti. Bila akhirat nanti, tak apa, hampir dulu aku nanti tu 4 tahun tak gigi. Sampai mati tak lagi. Ada. Sebab apa? Sebab tadilah keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau orang yang percaya ni tinggi, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada tok-tok guru kuat tu sembahyang sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Rajin betul sembahyang sunat sebab dia yakin apa yang akan dia dapat. Walaupun dia tahu dia penat, dia susah, kadang dia pun sanggup puasa sunat banyak-banyak. Padahal kan susah tu. Orang lain makan depan mata dia tapi dia puasa. Bukan satu benda yang senang. Kan? Nak mengajar, ketua guru saya kadang balik kuliah tengah malam pukul 3-4 pagi baru sampai rumah. Esok subuh mengajar di pondok, mata merah kuliah subuh mengajar. Saya tanya tok guru tak penat ke? Saya kata bohonglah kalau saya kata saya tak penat, kata dia. Sebab saya pun manusia biasa juga. Penat memang penat. Habis tu tok guru buat semua ni sebab yakin apa Allah nak bagi. Sebab apa yakin? Sebab dia kenal siapa Allah. Kan? Kalau manusia kita tak kenal sangat, kita pun sokong dia pangkah dia sebab kita ingatkan dia nak bagilah apa yang kita nak, tak bagi. Last sekali dia kata kena tengok pada keadaan lah, dia kata manifesto bukan kitab suci. Pula dah tu jawapan dia, gini. Nak pula manusia. Sebab tu kita yakin dengan makhluk agak mengecewakan. Tapi yakin dengan Allah tak pernah kecewakan kita. Kan? Tapi kitalah selalu yang kecewakan Allah. Jadi yakinlah dengan Allah. Kalau Allah janji dapat, pasti dapat. Saya cerita pengalaman saya sendirilah. Saya dah merasai dah. Taklah semua. Saya ni baru sedikit, ilmunya pun baru sedikit, amalnya pun baru sedikit. Tapi bila tengok apa yang Allah balas ni, kita dah kata Allah, aku baru buat sikit kau balas macam ni dah. Kalau buat banyak rasa macam mana? Buat banyak, Allah tak tahu. Saya pernah duduk di bahagian kerja. Saya dulu bidang akademik. Dulu saya kerja sebagai seorang jurutera, engineer. Saya dah merasa hidup sebagai seorang engineer tu macam mana. Boleh tahan gaji pun sedap apa semua. Tapi hari ni saya duduk di bahagian pendakwah. Saya rasa hidup saya 2 kali ganda atau lebih daripada tu kot, daripada hidup yang ini. Dari segi rezekinya, dari segi kecukupannya, dari segi dunia, semua. Kan? Yang orang kata ngaji agama ni apa tak ada dah. Malah lebih daripada tu je. Kan? Sebab ni saya Allahu Akbar tu saya kata saya baru buat sedikit, ilmunya baru sedikit, amalnya baru sedikit, begitu sudah Allah sen apa pun. Semua rumah orang tolong buat ni, saya memang niat buat rumah ni untuk Syekh kata. Nampak free-free je rumah besar pula tu kan, kecil. Siap dengan dalam rumah ni renovate siap semua cantik. Kan? Dengan hiasan lampu siap semua. Lepas tu kereta pun ada anak murid tolong beli. Syekh, ini saya beli kereta ni memang untuk Syekh pakai bawa pergi kuliah. Saya biasa jumpa ustaz-ustaz kawan-kawan kita ada yang ada orang kaya-kaya belikan kereta untuk ustaz, ada yang bagi kad minyak. Ustaz isilah minyak kat mana-mana pakai kad ni saya bayar. Kan? Itu kata yang orang kata belajar agama nak makan apa benda Kan? Nak makan pun sampai tak larat makan dah ni. Perut makin ke depan kan. Apa yang jadi susahnya ikut agama ni? Tapi setan yang suka menghasut kita. Kamu ikut agama, susahlah hidup kamu. Akhirnya kita terpedaya dengan si setan tu. Jadi ini tujuan kita mengaji tauhid, biar yakin kepada Allah. Sebab Allah Maha pemberi rezeki. Allah Maha kaya. Allah nak bagi apa saja pada siapa saja, itu hak Allah. Mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Manusia boleh mana sangat dia boleh bagi kat kita. YB boleh bagi banyak mana sangat. Itu pun sementara dia sandang jawatan. So tak ada jawatan dia boleh bagi. Apa pun tak boleh. Allah bila-bila masa saja. Kerana Allah hidup tak mati.
Tu kita kena yakin. Sebab tu letakkanlah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah ni tak ada tolok bandingnya. Kita berhenti setakat itu. 10.30. Sejam setengah lah ya. Patut muka lain macam. Tak apalah untuk akidah kita kan. Kita akan sambung nanti nombor 4. Berhenti kat nombor 4. Tempat bahasannya. Mauduknya. Tempat bahasan. Okey, ni. Ada soalan? Ya. Ke dalam rumah tu, ada 10 orang. Seorang yang tak sembahyang, 9 sembahyang. Jadi, apa, aku kata, semua bala semua yang 9 tadi betul. Betul. Boleh ditimpa musibah dan bala. Macam, tak tahu saya pernah cerita pasal air kencing anjing. Pernah cerita tak kat sini? Tak pernah. Kalau pernah cerita pun kadang tak ingat kan. Tak apalah, saya cerita lagi. Dulu di zaman Nabi ada 2 orang, ada satu pasangan suami isteri. Dia tak ada anak. Jadi dia pun nak sangat anak sampai dia bernazar. Dia pun bernazar kata, kalau aku dapat anak, aku sanggup minum air kencing anjing. Nak menunjukkan sungguh-sungguh dia minta tu lah. Tapi dia tersilap nazar. Dia sampai cakap macam tu. Akhir takdir Allah buat dapat anak. Bila dapat anak, nak kena kota nazarnya tu, nak kena minum air kencing anjing. Ditangkapnya anjing seekor, dipukul anjing tu dengan kayu sampai terkencing anjing tu. Bila anjing tu kencing, dia pun tadah kot cawan. Bila dah tadah ni, ada ni air kencing, contoh lah ni kan, air kencing anjing tu ada dah ni. Semua persoalan siapa nak minum. Suami suruh bini minum, awak minum sebab awak yang lahirkan anak kan. Bini kata memang saya lahir, tapi ingat siapa yang buat, awak lah kan, awak lah minum. Dah bergaduh situ siapa nak minum. Sebab mana gamak nak minum air kencing anjing. Air kencing sendiri pun kita tak sanggup minum, apatah lagi kencing anjing kan. Akhirnya tak dapat ni solution, pergi jumpa Nabi. Tanya, ya Rasulullah, kami ni dah macam-macam, ceritalah semua tu. Nabi kata, kamu jangan minum air kencing anjing tu, najis. Habis tu macam mana nak buat? Kamu nak kotakan nazar juga. Ni kamu pergi rumah hujung kampung ni. Ada kat hujung kampung ni ada sebuah rumah. Bila air hujan turun, kena kat bumbung rumah tu, kamu tadah dengan mangkuk. Kemudian kamu minum. Sebab air bumbung rumah tu sama taraf dengan air kencing anjing. Kenapa ya Rasulullah, ditanya sahabat ni? Maka kata Nabi, kerana dalam rumah tu ada seorang yang tak sembahyang. Bukan semua, seorang je tak sembahyang. Jadi maknanya ada seorang je tak sembahyang dalam satu rumah, maka air yang jatuh di atas bumbung rumah itu setaraf dengan air kencing anjing. Maknanya berat tak berat? Berat. Sebab tu macam Tuan Haji kita tanya tadi, kalau dalam rumah ada seorang tak sembahyang, adakah satu rumah boleh ditimpa bala? Ya. Sebabkan seorang, sebab meninggalkan solat ni satu jenayah yang sangat-sangat besar. Macam saya sebut tadi, iblis setan pun takut dengan Tuhan, sanggup sujud dengan Tuhan, tapi manusia tak sujud dengan Tuhan, lebih teruk pada setan ni. Setan tu dah sampai tahap dilaknat Allah. Kalau orang tak nak sujud pada Allah, tahap apa ni? Lebih teruk daripada laknat lagi. Jadi kalau dia tu Allah dah benci, Allah dah tak suka, murka, kemurkaan Allah turun, yang lain terkena tempias. Sebab tu dalam satu rumah kalau ada seorang tak sembahyang, satu rumah tu akan terkena bala sekali. Padahal bala tu nak turun kat dia, terkena sekali. Itulah yang berlaku di Aceh kan, di tempat-tempat yang kita nampak berlaku bencana. Kadang-kadang bukan semua orang buat, ada seorang dua buat, tapi yang lain tu mendiamkan. Sebab tu bahaya mendiamkan kemungkaran. Lepas tu nak tak nak kita kena cakap. Biarlah orang ugut kita di penjara ke, ustaz kami akan report ustaz ke, report pilah, cakap, kena cakap. Supaya apa? Kalau kita diamkan, bala Allah turun esok, dengan kita pun kena. Ulama' pun kena, ustaz pun kena, tak kira siapa. Bila tsunami datang, banjir besar ke apa kira datang, air tu tak kena kat rumah ustaz.
masuk sekali dengan rumah ustaz-ustaz. Kan? Ada nak tu ribut datang jangan. Yang kira tak kira siapa pun. Sebab tu peranan semua kena main bersama lah. Jadi kalau ada dalam rumah kita ada seorang tak semayang, kita kena keraskan juga. Kena. Sebab tu orang dulu-dulu dia takut benda-benda macam ni sampai dia halau. Hang tak nak semayang jangan duduk dalam rumah aku. Takut saking aku kena. Orang dulu tegas dalam agama. Tak macam orang sekarang dia menganggap ringan benda agama ni kan. Tak pandai baca Quran pun baca Quran, malu dia nak bawa keluar. Hang tak usah ikut emak keluar, hang duduk rumah diam-diam dah. Hang tu dah tak pandai baca Quran, lagi malu keluarga. Dia rasa malu keluarga kalau anak tak pandai baca Quran. Hari ni malu keluarga kalau anak tak pandai speaking tadi. Kan? Terbalik dah. Kan? Boleh. Okay, nah? Jadi berat hukum. Jadi tapi kita kena usahalah kan, paksakan juga suruh dia semayang, buatlah apa-apa kaedah yang boleh menyebabkan dia semayang. Macam contoh kan, kalau lah kita yang support duit dia, ya kita ugutlah dia sikit. Kalau kamu tak semayang, ayah tak bagi kamu duit belanja, contoh. Sekurang-kurang ada usaha nak memaksa dia untuk mendirikan solat. Walaupun solat yang ringkas, puan kamu baca pendek-pendek pun tak apa, janji kamu semayang dulu. Kita nak suruh dia tegakkan solat dulu. Begitu juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Ugut dah. Kalau dalam kampung saya mana yang tak datang semayang Jumaat apa sebagainya, ingat saya ada senarai nama. Nanti duit bantuan ke apa saya tak bagi. Nak dapat bantuan gini-gini, agama kena ikut. Ugutkan macam tu. Baru orang tu ikut. Walaupun dia niat tu tak ikhlas lagi. Dia buat tu kerana nak dapat duit bantuan. Tapi sekurang-kurang agama tertegak. Tu peranan. Tapi dah buat tak kisah aja. Nah macam mana? Pemimpin sendiri pun kadang-kadang tak semayang. Tu masalah. Tu yang kata dalam rumah pun kadang-kadang bukan sakat anak tu kan. Dengan ayah-ayah tak semayang. Macam mana rumah? Lagi dahsyat lah. Kan? Jadi benda ni penting dan mustahab. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Tak ada? Soalan? Ada lagi? Lagi satu. Boleh tanya. Ibu kata kalau anak perempuan ni tak ada tanggungan dosa depa kalau dia buat yang suami tak elok. Okey. Anak perempuan selagi mana di bawah tanggungan ayahnya, mana dia belum berkahwin, ayahnya yang tanggung. Tanggung. Tapi masuk tanggung di sini, tanggung di sudut mendidiknya. Ajar dia, tegur dia, nasihat dia. Tapi dosa dia tanggung sendiri sebab dia sudah akil balik. Dia kena juga. Tapi ayah ni juga pun kena juga. Sebab kalau ayahnya mendiamkan, kalau ayahnya dah nasihat, dah ajar, terlepas. Moga-moga Allah ampun. Tapi kalau ayahnya diamkan, contoh anak ni tak bertudung, contoh ayah pun tengok elok je anak dia keluar tak pakai tudung, ayah dia akan tanggung dosa. Dan sebab ayah dia tak nasihat anak dia. Tapi kalau dah nasihat, anak dia degil, keras kepala juga, itu moga-moga Allah ampun dosa kita, anak tu yang tanggung sendiri. Kan? Itu maksud dia. Tapi setelah dia dah menikah, dia ada suami, tanggungjawab itu seolah-olah macam pass baton, kita serahkan pada suami dia. Suami dia yang kena tanggung, ayah tadi tak tanggung dah. Ayah tadi tak tanggung dah. Sebab tu bila menikah ni, itulah kita bersalam tu. Sebab tu yang paling baik wali yang akadkan nikah ni daripada ayah sendiri. Masa salam tu jangan aku terima nikah, aku nikahkan akan dikau dengan anakku, jangan cakap itu je. Patut biar perjelas, aku nikahkan engkau dengan anakku, dalam ertinya engkau kena tanggung segala-galanya pasal anak aku. Ni ibadatnya, semayang ni, baru kawan menggigil salam. Bukan sonok saja, tanggungjawab besar tu, nak pas tu kan. Kamu jaga anak aku seperti mana aku jaga dia sebelum ni, aku jaga ibadat dia, sekarang kamu pula yang jaga aurat ibadat dia semua. Baru jelas kan tak? Gitu. Jadi berpindah tanggungjawab tu pada suami. Suami tu pula yang kena tanggung. Isteri ni yang tak pakai tudung apa, ayah dah settle dah. Ayah dah lepaskan dah tanggungjawab semasa bawah tanggungan dia. Dah selesai dah lah. Gitu. Anak lelaki tak boleh. Anak lelaki dia memang tanggung sendiri dah. Sebab lelaki ni dia bebas bergerak. Tapi kita kena pesan-memesan jugalah, suruh dia pergi cari agama, tapi tanggungjawab dia sendiri dah. Anak perempuan bawah kita. Sebab perempuan ni sifat dia lemah. Perempuan tak boleh keluar rumah selalu sebenarnya. Kan? Melainkan ada hajat-hajat mustahab macam ni lah, nak mengaji apa semua. Kan?
Orang lelaki dia bebas keluar. Jadi bila bebas keluar, dia bolehlah pergi cari ilmu ke apa semua. Cuma orang perempuan gitulah, kita yang kena tanggung dia. Sama ada kita hantar dia tempat pengajian supaya dia belajar agama, atau kita sendiri ajar dia tentang agama. Sebab orang perempuan duduk di bawah tanggungan lelaki. Sama ada ayahnya, atau abangnya, atau suaminya. 3 golongan lelaki ni. Kalau ayah tak ada, adik-beradik kena tanggung. Abang dia. Kalau adik perempuan dia tak kahwin lagi, abang dia tanggung. Kan? Kalau adik perempuan dia dah kahwin dah, suami tu pula tanggung. Macam tu. Sentiasa perempuan ni mesti ada lelaki yang menanggungnya. Sebab tu ketaatan seorang isteri kepada suami selepas dia kahwin, sebelum dia kahwin dengan ayah. Perempuan dah bercerai, waris keluarga yang ada lah. Kalau ayah dia lah. Tapi tak, maksud tanggung di sini artinya dia kena tanggung sendiri juga dosa dia. Dia tak pakai tudung, dia lah berdosa. Cuma orang yang ada kuasa atas dia, contoh ayah tu mampu nasihat dia, maka ayah tu kena nasihat. Kalau ayah tak nasihat, ayah tu berdosa juga. Jadi 2 dosa. Perempuan tu pun dapat dosa, ayahnya pun dapat dosa. Sama juga dengan perempuan yang sudah bercerai tadi. Walaupun dia sudah bercerai, dia tak ada dah lelaki yang tanggung dia, maka siapa yang tanggung dia ni pula? Ayah dia lah. Sebab ayah dia masih ada. Kalau ayah dia tak ada, adik-beradik dia. Kalau adik-beradik tak ada, dia sendiri sajalah. Dia seorang sebarang tak ada. Dia punya wali dia tak ada, waris keluarga tu tak ada. Dia saja. Tapi tetap kalau dia ada anak lelaki dia pula kena nasihat. Tetap kena dinasihatkan, tetap kena diajar. Tapi dosa pahala tetap ditanggung sendiri. Bukan maksud bila ditanggung, semua dia lepas. Aku tak berdosa, ayah tu dosa. Bukan. Dia kena dosa tak? Yang tak berdosa ni budak sebelum akil balik. Budak kecil. Baik lelaki, baik perempuan. Sebab tu contoh budak 5 tahun balik tadika, 3 orang balik. Jadi mak dia kata, sebab tadika dengan rumah dekat je, mak dia kata mak tak payah ambil lah, balik sendiri dengan kawan-kawan. Okey mak, dia kata 3 orang. Budak umur 5 tahun tadika, dan 5 tahun balik tak lagi? Tak balik lah, sebab syarat minimum 9 tahun. Jadi dia berbalik tu kebetulan ada lori terbalik, accident. Lori yang terbalik tu lori kasbuk, bergelimpangan air kasbuk. Budak ni mana dah tahu 5 tahun. Seorang ambil 2 tin. Nampak? Abu, Ali, Mamat, 3 orang. Minum. Dia pun tak tahu, dia ingat Pepsi ke apa, dia minum ke lah. Minum, mabuk 2 tin. Mabuk. Abu balik rumah Ali, Ali balik rumah Mamat. Salah rumah balik. Ni contoh untuk guru saya buat contoh lah. Jadi orang tanya dari segi hukum, berdosa atau tidak Abu, Ali dengan Mamat minum arak tadi tu? Tak berdosa sebab belum balik. Tapi kalau ayah dia tahu, ayah dia kena cegah. Jangan minum air ni. Kan? Kalau ayah dia biar, mu tak balik lagi kan? Minum. Ayah dia yang berdosa, budak tak berdosa. Sebab budak tu tak erti. Ayah reti dah, maka ayah kena cegah. Tapi ayah tak cegah, ayah yang berdosa. Sama juga dalam bab mengajar anak sembahyang. Umur 9 tahun, Nabi dah suruh ajar dia sembahyang. Betul dia sembahyang main-main. Angkat takbir, buat tromen. Ceng. Contoh, dia main-main. Main-main tu tak apa dah, nama pun budak. Tapi ayah kena ajar dia sembahyang. Ayah tak ajar sembahyang, ayah tu dosa, bukan anak tu. Anak tu tak dosa lagi, sebab dia belum balik. Ajar sembahyang tu yang kena. Tu baru maksud secara total dipertanggungjawabkan ke atas kita lelaki. Yang budak tak berdosa. Itu. Tapi yang masuk kena tanggung tadi tu, tanggung dari sudut tak memberi nasihat. Tak memberi teguran. Sebab orang tu di bawah taklukan dia, bawah kekuasaan dia. Macam pemimpin tadilah. Kan? Dia boleh didik, dia boleh nasihat, dia boleh tegur. Tapi dia tak tegur. Dia tak tegur tu dosa dia tu. Bukan dosa tak pakai tudung. Budak perempuan tadi walaupun dah besar, umur katalah umur 40, tak pakai tudung lagi. Lepas tu dia tak menikah lagi, anak kita kan. Dia tak pakai tudung tu bukan kita tanggung dosa dia. Dialah tanggung sebab dosa tak pakai tudung. Kita dosa sebab tak nasihat. Dosa atas nama nasihat tu. Bukan atas nama tu tak tudung tu. Tak tudung tu dia tanggung dosa tu. Tu maksud. Jadi kita yang berdosa sebab tak nasihat dia, tak tegur dia. Begitu.
Sama macam kes yang bercerai tadi tu. Dan ingat kalau orang lelaki, kalau baru cerai talak satu, isteri yang dia cerai tu masih lagi bawah tanggungan dia. Dari segi nafkah ke apa semua. Banyak orang salah faham bila dah lafaz talak satu, maka dia lantah nak jadi apa? Tak, masih lagi bawah tanggungan. Dia masih lagi dikira isteri, dan perempuan masih lagi kena taat dengan suaminya walaupun suami dia dah lafazkan talak satu tadi. Tetap kena, kalau suami suruh buat air, kena buat air. Kan? Masih lagi duduk serumah. Bukan dihalau keluar. Tu. Sebab apa? Inilah indahnya Islam. Sebab biasalah masa gaduh semua nak marah. Pumpang ungkit habislah apa semua dah. Jadi geramnya pasal saya cerai awak, keluar. Tapi baru sekali lafaz. Mana nan lafaznya tu talak satu, cerainya baru kali pertama. Okey? Nama masa muka. Dah kali dia pun nyuruh dalam bilik, nyuruh padam muka, ceraikan aku. Dan suami pun haus nak buat air. Dan suami sebelum ni biasanya tak buat air sendiri, selalu bini yang buat. Ni bini dah majuk duduk dalam bilik, dia kena cerai, dia kacau ni, lah kali salah ambil. Ingatkan gula garam punya. Minum-minum ludah gitu kan. Bini pun tengok celah tingkap, padam ke. Siapa suruh cerai aku? Tengok buat air pun masin, padam ke. Kan? Hari kedua tengok kawan tu kia-kia lagi tarik gula. Dia pun kesian. Meh aku buat kata. Dia buat. Tapi kasar lagi, campak air di atas meja. Separuh cawan melimpah. Ada pak. Nak hangat minum air, minum. Kali cerai orang lagi. Nampak hari kedua, hari ketiga kan, mula letak elok sikit dah. Minumlah. Ni kali jangan cerai saya. Dia dah slow sikit. Hari keempat, suami tu pun dah cool down. Inilah, saya pun susah lah asyik nak buat air sendiri kan. Saya rujuk awak semula. Tu indahnya Islam. Sebab tu talak satu tak kasih keluar daripada rumah supaya dapat bersama semula. Itu Islam. Kalau betul-betul ikut Islam lah, semua elok. InsyaAllah. Yang jadi tak elok ni sebab kita tak ikut Islam. Kena tutup lah sebab dah berpisah. Tapi bila dah rujuk tak apalah ya. Okay, kalau kita dah nasihat, kita dah moga-moga Allah ampunkan dosa kita sebab kita dah melepaskan tanggungjawab kita dengan nasihat dia. Tapi dia tak nak dengar juga. Macam mana? Sebab kita kena ingat agak sirah, ada Nabi anaknya tak ikut cakap Nabi. Isteri Nabi pun ada juga. Bukan Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang lain-lain, Nabi yang dulu-dulu. Ada. Kalau kita buka balik cerita-cerita Nabi-Nabi ni, tu tarah